Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera murid-murid. Pada kali ini cikgu akan menerangkan isi kandungan pembelajaran di bawah standard kandungan 1.2 iaitu rangsangan dan gerak balas darah manusia, dan kita akan pergi kepada standard pembelajaran 1.2.1 iaitu melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. So untuk kali ini kita akan pergi kepada dua organ iaitu organ penglihatan. Di mana kamu akan cikgu perkenalkan dengan fungsi fotoreseptor iaitu sel rod dan sel kon dalam bahagian mata. Kemudian kita akan pergi juga untuk mengenali organ penglihatan. Maafkan cikgu. Kita akan pergi pada organ deria rasa iaitu lidah. Dan cikgu akan perkenalkan tentang fungsi tunas rasa. Apa dia tunas rasa? Kawasan rasa yang berbeza pada lidah termasuk rasa umami. Kemudian cikgu akan pergi juga kepada organ deria bau. Dan kamu akan diperkenalkan dengan fungsi sel deria bau. Baik. So kita lihat yang pertama iaitu organ penglihatan. Organ penglihatan. Di mana pada organ penglihatan ini kita akan mengenal dengan lebih dekat lagi bahagian utama pada retina, iaitu dua jenis fotoreseptor yang kita namakan dia sebagai sel rod dan sel kon. So apa dia sel rod? Sel rod ialah sel yang peka kepada keamatan cahaya. Maksudnya apa? Kalau ada cahaya yang sangat terang ataupun cahaya yang samar-samar, sel rod yang akan berfungsi untuk memberikan tindak balas. Sel rod peka kepada cahaya tetapi dia tidak peka kepada warna cahaya tersebut. Kemudian fotoreseptor yang kedua dalam retina yang kita nak tengok adalah sel kon. Di mana sel kon ini peka kepada warna cahaya dalam keadaan cerah. So terdapat tiga jenis sel kon iaitu sel kon yang peka kepada cahaya merah, cahaya hijau dan cahaya biru. Cahaya biru. So ini adalah struktur fotoreseptor pada retina. So yang mana satu sel rod. So kalau kita lihat yang warna biru ini adalah sel rod. Sel rod. Sel rod tadi peka kepada cahaya. So ini peka kepada cahaya. Manakala kita ada sini sel kon. Sel kon ini peka kepada warna. Ataupun cahaya berwarna. Cahaya berwarna. Seterusnya kita lihat kepada bahagian telinga. So ini adalah bahagian telinga. Kita ada daripada cuping telinga. So cuping telinga dan salur telinga ini dikatakan sebagai telinga luar. So telinga luar kita ada cuping telinga yang pertama dan kita ada salur telinga. Kemudian telinga tengah terdiri daripada osikel. Kita ada gegendang telinga dan kita ada yang ketiga jendela bujur. Kemudian kita ada bahagian yang ketiga dalam telinga iaitu salur separuh bulat.
Kemudian kita ada saraf auditori. Kemudian kita ada koklea dan kita ada tiub Eustache. Okey. So ini adalah bahagian utama dalam telinga. Okey, seterusnya kita lihat fungsi bahagian utama dalam telinga ini. Okey. Untuk nota kamu nanti kamu buat dalam bentuk jadual lah. Kenapa kena buat dalam bentuk jadual? Mudah lagi untuk kamu baca semula kamu punya nota. Okey. So kita lihat fungsi yang pertama, cuping telinga. So cuping telinga berfungsi dan dalam mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Okey. Mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Okey. Kemudian bila bunyi tadi telah masuk, dia akan melalui salur telinga. So, salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Okey. Kemudian apa fungsi gegendang telinga? Bergetar mengikut frekuensi gelombang yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikel. Okey. Kemudian osikel terdiri daripada 3 tulang kecil menguatkan getaran bunyi tersebut. Okey. Kemudian getaran bunyi itu dipindahkan ke jendela bujur. Okey. Kemudian, apa yang berlaku pada jendela bujur? Jendela bujur mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke koklea. Okey. Kemudian, tiub Eustache fungsinya untuk mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey. Kemudian kita pergi kepada bahagian telinga dalam. Koklea berfungsi untuk mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Kemudian salur separuh bulat mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Dan yang terakhir, saraf auditori menghantar impuls saraf dari koklea ke otak untuk ditafsir. Okey. Kemudian kita tengok deria yang seterusnya iaitu deria bau. Okey, so ini kita punya bahagian hidung. Okey, bahagian hidung. So, apa yang ada pada bahagian hidung ini? So, kita tengok kita ada hidung. Okey, kemudian kita ada lubang hidung. Okey, kemudian ini adalah rongga hidung. Okey, kemudian rongga hidung ini di bahagian atasnya disambungkan kepada saraf otak. Okey, saraf otak. Jadi kita lihat gambar di sebelah kiri ini saraf apa yang ada pada kita punya sel deria bau. Okey, so sel deria bau ni dekat sinilah. Okey, so sel deria bau dia ada bentuknya yang warna coklat kalau kamu tengok di sini. Okey, kemudian kita ada mucus. Mucus ni apa? Cairan yang ada pada sambungan saraf otak dengan bahagian hidung ni. Okey, so kalau kamu lihat di sini sel deria bau kita disambungkan kepada saraf untuk disalurkan ke otak. Okey. Okey, seterusnya kita lihat struktur lidah. Okey, struktur lidah. Ini adalah kita punya deria rasa. Okey, so deria rasa. So ini gambar lidah kita. Pada lidah kita ada papila. Okey, papila. Dan pada papila ni ada tunas rasa. Okey. Dan dapat kita lihat kat sini apa yang ada pada tunas rasa. Kita ada liang, kemudian kita ada sel penyokong dan kita ada reseptor rasa. Okey. Di mana reseptor rasa ini disambungkan ke saraf otak untuk ditafsirkan sebagai rasa-rasa yang tertentu. Okey. Okey, so kita tengok sini. Okey, lidah. Okey, semua orang dah tahu lidah adalah organ deria rasa. Okey, so bintil-bintil kecil pada lidah itu kita sebut dia sebagai papila. Okey, papila. Dan pada permukaan papila ini ada beratus-ratus tunas rasa. Okey.
Setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Dan kita dah tahu, dah pernah belajar juga, reseptor rasa ini mengesan 5 jenis rasa yang asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Okey. So apa dia umami ni? Okey. So umami dikelaskan sebagai rasa asas. Okey, yang terdapat pada reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Okey, hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat. Okey, seperti rasa daging dalam sup ataupun rasa bahan penapaian seperti keju dan cendawan ataupun mononatrium glutamat. So apa dia rasa umami? Rasa umami selain daripada rasa manis, masin, masam, pahit dan selain daripada 4 rasa yang asas tu. Okey. Okey. Now kita lihat fungsi tunas rasa. Okey, tunas rasa. Okey, tunas rasa dia meresapkan bahan kimia, okey, melalui liang dan merangsang reseptor di dalamnya untuk menghasilkan impuls saraf. Okey, impuls saraf ataupun isyarat. Impuls saraf ini kemudian dihantar ke otak dan ditafsirkan sebagai rasa masam, rasa masin, rasa manis, pahit dan umami ataupun kombinasi rasa asas ini. Contoh, kalau kita makan siakap 3 rasa. So siakap 3 rasa ni ada rasa apa? Ada rasa masam, ada rasa manis, ada rasa pedas. Okey. So itu berkaitan dengan lidah. Okey. Okey. Okey, yang ni cikgu tertinggal sedikit. Kita patah balik berkaitan dengan struktur hidung tadi. Okey. So, struktur hidung dia adalah organ deri bau. Okey, merupakan bahan kimia yang wujud. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Okey. Lebih kurang 10 juta sel deri bau terletak di bahagian atas rongga hidung seperti yang ditunjukkan tadi. Okey. So, yang cikgu kata dalam bahagian hidung disambungkan kepada otak tu. Okey, so itu adalah sel deria bau. So apa fungsi dia? Okey, fungsi dia adalah untuk apa dia? Menghasilkan impuls saraf dan kemudian yang impuls saraf tersebut ni, impuls saraf ni apa? Impuls saraf ni adalah isyarat. Okey, isyarat. Okey, isyarat elektrik. Okey. Yang diterima kemudian dihantar ke otak untuk ditafsirkan sebagai sesuatu bau. Okey. Okey, sel deri bau ini apa yang ada padanya? Dia ada lapisan mukus. Okey. Di mana bahan kimia dalam udara ni akan melarut dalam lapisan mukus ini. Okey, kemudian barulah dihasilkan impuls. So mukus ni sangat penting lah. Okey, dengan kata lain, dia sebagai medium untuk mengesan apakah bau yang diterima oleh kita punya hidung. Okey. Okey, kemudian kita lihat sel. Okey, kita lihat bahagian kulit manusia. Okey. So ini adalah bahagian kulit manusia. Okay, berfungsi berdasarkan jenis-jenis reseptor yang ada pada kita punya bahagian kulit. So, apa reseptor dia? Ada 5, iaitu reseptor sejuk. Okay, kemudian kita ada reseptor sakit. Kemudian kita ada reseptor haba, reseptor sentuhan dan juga reseptor tekanan. Okay. So, kulit ini merupakan organ deria yang paling besar dalam badan manusia. Okey, terdiri daripada lapisan luar dan lapisan dalam. Okey, lapisan luar dan lapisan dalam iaitu epidermis dan dermis. Okey. 1 epidermis yang luar, 2 yang dalam, kemudian ada juga lapisan yang ketiga iaitu lapisan lemak. Okey, lapisan lemak. Okey, kemudian bagaimana sesuatu gerak balas itu dihasilkan? Okey,
Okey, apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, contohnya kita menyentuh kita punya kulit dengan kita punya jari dan kita tekan dia. Okey. So, reseptor sentuhan, okey. Kita punya reseptor sentuhan akan mengesan daya yang kita kenakan pada kulit tadi. Kemudian impuls saraf. Okey. Satu isyarat dihasilkan, kemudian dihantarkan ke otak melalui sistem saraf untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Okey. Gerak balas yang sesuai. Kalau macam sentuhan biasa kita tak akan rasa lah. Tapi contoh, ada benda yang tajam sentuh kita punya kulit. Okey, benda tajam tu menghasilkan satu tekanan yang tinggi. Kemudian kita punya reseptor sentuhan tadi mengesan rasa sakit tu, kemudian otak kita tafsir sebagai rasa sakit dan kita tarik kita punya tangan secara automatik. Okey. So itu berkaitan dengan organ kulit, organ deri kulit. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada mekanisme pendengaran. Okey, so apa dia mekanisme pendengaran? Okey, mekanisme pendengaran adalah langkah ataupun aliran bunyi. Okey. Aliran bunyi daripada sumber bunyi. Okey, daripada sumber bunyi sehinggalah bunyi itu dapat diterjemahkan oleh otak kita. Okey. So sebagai contoh, kita terdengar satu bunyi bising. Okey, kita terdengar satu bunyi bising. Okey, so bunyi bising tadi masuk ke dalam kita punya salur telinga melalui cuping telinga. Okey. Kemudian apa yang berlaku pada salur telinga? Salur telinga tadi menyalurkan gelombang bunyi itu kepada gegendang telinga. Okey. Menyalurkan bunyi tadi kepada gegendang telinga. Okey, menyebabkan ada getaran pada gegendang telinga. Okey. Kemudian getaran ini akan dikuatkan oleh tulang oksigen. Okey. Seterusnya gelombang bunyi tadi dihantar ke jendela bujur. Okey. Kemudian getaran ataupun gelombang bunyi tadi dihantar pula ke koklea, dan di koklea gelombang bunyi tadi ditukarkan ke dalam bentuk impuls saraf ataupun isyarat elektrik. Okey. Kemudian daripada impuls saraf daripada koklea, okey, impuls saraf tadi dihantar ke saraf auditori. Okey, dihantar ke saraf auditori dan kemudian dihantar pula ke otak untuk ditafsirkan sebagai bunyi bising. Okey. Dan di akhir sekali kita ada tindak ataupun gerak balas. Okey, apa contoh gerak balas dia? Kita tutup telinga sebab bunyi itu terlalu bising. Okey. So ini adalah mekanisme pendengaran manusia. Okey, mekanisme pendengaran manusia. Okey, seterusnya cikgu nak pergi pula kepada yang terakhir, iaitu mekanisme penglihatan manusia. Macam mana kita mula-mula terima rangsangan, okey, iaitu cahaya. Okey, sampailah kita terjemahkan cahaya itu. Okey. So, apa yang berlaku? Yang pertama, contohnya diberi di dalam buku teks kamu ini. Okey, sinar cahaya daripada lilin memasuki mata kita melalui kornea. Okey, so tengok kat sini. Kornea yang pertama, bahagian yang pertama pada mata yang menerima rangsangan tersebut. Okey, kemudian daripada kornea, okey, cahaya itu akan masuk melalui gelem air. Okey, kemudian melalui kanta mata. Okey. Kemudian melalui yang keempat, iaitu gelem maca, dan yang terakhir sinar cahaya daripada lilin tadi jatuh pada retina.
Okey, jatuh pada retina. Jatuh pada retina dan memfokuskan sinar cahaya tersebut pada retina. Okay, so apa yang berlaku? Sinar cahaya akan merangsang fotoreseptor pada mata untuk menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Okay, menghasilkan impuls saraf dan dihantar ke otak. Kemudian otak mentafsir impuls saraf tersebut sebagai satu imej lilin yang kecil, okay, dalam keadaan terbalik. Okay, so ini adalah mekanisme penglihatan pada mata manusia. Okay. Okay, so cikgu rasa itu saja untuk kali ini. Okay. So cikgu harap okay, pelajar-pelajar dapat faham okay, apa yang cikgu cuba sampaikan. Okay, sekiranya ada sebarang masalah, nanti pelajar-pelajar boleh tanya cikgu terus. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.